Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So dalam video ni Beto nak react satu video yang agak mengundang kontroversi berkenaan seorang wanita yang Beto percaya dia ni adalah salah seorang daripada geng baju hitam yang baru-baru ni membuat perhimpunan di Masjid Jamek dan cuba mengarah ke Dataran Merdeka dengan slogan ataupun dengan motif mengatakan kerajaan yang ada sekarang ni gagal. Dan dalam video berkenaan, wanita ini mengatakan 5 sebab kenapa pemuda-pemuda perlu turun untuk membantah ataupun agenda sebenar yang berlaku di sebalik perhimpunan baju hitam tu. So sebelum kita ulas lebih lanjut tentang video tu, mari kita lihat apakah video dan apakah yang ingin disampaikan oleh wanita berkenaan. Mari kita lihat sama-sama guys. Guys, hari ni aku nak share sikit sebab aku baca merata-rata orang marah kenapa kita turun dan lawan. Okay, orang bising kata tak kesian ke kat frontliner, tak tahu ke sekarang kes makin banyak. I tell you what, one thing, kita duduk kat rumah dah berbulan-bulan tapi kes tak pernah jatuh. Jadi kenapa kena bising bila orang keluar dan membantah isu COVID? Kedua, anda tanya, tak kesian ke kat frontliner? Anda rasa kerajaan kesian ke dekat frontliner bila membiarkan mereka menjadi doktor kontrak dan tidak mendapat apa-apa manfaat menjadi doktor? Ketiga, kerajaan ini sangat gagal kerana tidak dapat mengekang kes COVID, malah menjadikan COVID ini sebagai selimut mereka dan juga perisai mereka. Jadi kita kena fikirlah apa yang kita buat selama ni, apa sacrifices kita yang kita duduk rumah lama-lama ni, tapi kes pun tak turun, doktor kita semakin sengsara. Kononnya kerajaan sangat-sangat prihatin kepada frontliner dan kononnya kita kesian kepada frontliner. Jadi kita kena protes dan lawan. Guys, COVID ni dah 2 tahun tapi kita tak nampak pun apa-apa hasil daripada kerajaan kita sekarang. Malah mereka melengah-lengahkan usaha untuk membentras COVID ini sebab mereka lebih selesa dan boleh menjadikan COVID sebagai selimut dan juga perisai mereka. Jadi kita sebagai rakyat yang patutnya rakyat jaga rakyat, dan kita juga, ini adalah satu pesanan dan juga untuk kita menjaga rakyat kita semua. Jadi jika anda tidak melawan ataupun anda tidak turun, opinion anda tidak valid. Terima kasih. Okay guys, itu dia video yang Beto katakan tadi. Dia memberikan 5 sebab kenapa pemuda-pemuda turun untuk membantah. Dan apa yang Beto boleh katakan, ini golongan-golongan bangang. Boleh katakan itu dia, golongan-golongan yang bangang, yang tak ada akal. Sedangkan kau ni pemuda-pemudi harapan negara. Actually, kalau nak ikutkan, sebenarnya ramai yang yang sakit hati kenapa kena duduk rumah terlalu lama. Tetapi kalau kita lihat lebih daripada terperinci, sebenarnya perkara ni bukannya berlaku di Malaysia saja, khususnya. Korang boleh tengok kat negara-negara luar seperti contohnya Jepun yang baru-baru ni, sekarang ni tengah mengajukan Olimpik. Dan dalam tempoh diorang nak mengajukan Olimpik tu, pada awalnya mereka bercadang untuk mengadakan ataupun membolehkan penonton untuk masuk. Tetapi di peringkat akhir mereka membuat keputusan untuk tidak ada penonton di setiap venue perlawanan yang diadakan. Ini sebab kerana kadar jangkitan kes yang positif di negaranya naik secara mendadak. Walaupun di negara seperti contohnya di Australia pun masih ada lagi negara di daerah-daerah mereka yang lockdown. Terutamanya seperti di Indonesia, mereka pun masih lagi dalam tempoh lockdown. So benda ni sebenarnya aku
tak faham perempuan ni cuba sampaikan mesej yang aku agak sangat, dia ni macam penghasut sebenarnya. Dan aku rasa benda ni memang tak boleh pakai langsung apa sebab kenapa kau nak kena turun. Kalau kita tengok statistik jumlah harian, kadar harian baru yang dilaporkan oleh KKM, kawasan di daerah ataupun kawasan di negeri Selangor dan juga KL ni kadar ni sangat tinggi. Dan aku rasa benda ni memang tak sepatutnya berlaku. Dan kenapa remaja-remaja ataupun golongan budak-budi ni perlu turun untuk memberi ataupun membuat bantahan apa yang diorang rasa tak betul. Sebab banyak ada platform lain untuk kau tunjukkan kau tidak puas hati. Sebab kau tengok memang tak ada penjarakan sosial pun langsung yang ada dekat situ. Dan baru-baru tadi, pagi tadi, menteri-menteri yang boleh dikatakan sebagai pembangkang ni telah membuat perhimpunan juga di dataran mereka. Dan mereka ni masih juga menggunakan slogan yang sama untuk menyuarakan supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk meletakkan jawatan. Dan yang budak-budi ni pula dengan agenda dia untuk seperti untuk menguling kerajaan sebenarnya. Aku rasa kalau korang tukar pun kerajaan sekalipun, benda ni takkan boleh solve. Aku tak nampak idea-idea pihak pembangkang ni yang cuba memikirkan keadaan rakyat sekarang ni dan juga solusi untuk penambahbaikan cara yang lebih baik untuk menangani pandemik COVID-19 ni. Aku tak nampak. Jadi apakah solusi yang korang cuba nak bangkitkan ataupun kau cuba nak tunjukkan yang bahawa kerajaan ni gagal? Aku tak faham. Seriously aku tak faham apa yang cuba korang nak sampaikan dalam apa yang korang lakukan ni. Sebenarnya aku takut akan timbul kluster baru, kluster baju hitam, kluster pemimpin-pemimpin yang dah sebaru. Aku tak tahu nak cakap apa, tapi aku rasa ramai lagi kat luar sana yang tak bersetuju dengan perhimpunan ni. Ini akan menyebabkan lagi kes akan lagi naik sebenarnya. Dengan kita dengar varian Delta yang kadar jangkitannya sangat cepat dan boleh menular ke kita ni dengan kadar yang paling cepat sekali. Korang tak takut ke? Jadi apakah yang kita buat sekarang ni menjadi satu perkara yang sia-sia sebenarnya. Dan aku tak setuju 100% apa yang dikatakan oleh wanita tu. Dan aku boleh kategorikan ini adalah satu tindakan yang mengikut perasaan dan tiada menggunakan otak. Apa pendapat korang? Mungkin korang ada pendapat korang yang tersendiri tentang isu ni. Dan aku rasa semua ahli politik ni memang tak boleh pakai sebenarnya. Mereka ni hanya memikirkan kuasa, memikirkan kedudukan mereka, tak memikirkan rakyat. Rakyat yang ada sekarang ni masih lagi dekat tempat yang sama, masih lagi sengsara, masih terpaksa korek tabung untuk meneruskan kehidupan sehari-hari. Itulah kenyataan dia sekarang. Dan mungkin korang ada pendapat korang boleh drop komen kat bawah. Vito akan baca satu persatu komen korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe untuk support this channel. Klik button loceng untuk mendapat sebarang notifikasi daripada Vito Shukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.